daripadanya pahala tu. Dan insya-Allah tuan-tuan kan, baca Al-Quran ni pahalanya insya-Allah yang tak perlulah saya nak ulang balik. Kita pun baru saja lebih sebulan lebih baru meninggalkan Ramadan, so masih lagi tapu kita punya pengetahuan mengenai kelebihan membaca Al-Quran itu. Baiklah, okey, kalau tuan-tuan semua dah buka, kita akan tengok surah Al-Kautsar, surah yang terpendek ya, antara surah terpendek di dalam Al-Quran yang saya yakin ramai yang dah faham. Baiklah, surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, izinkan saya nak membacakan terjemahan surah Al-Kautsar ini. Moga-moga kita dapat mengambil pengajaran daripada terjemahan ini. Seperti biasa tuan-tuan, kalau tuan-tuan semua ada Al-Quran yang ada terjemahan, lebih baiklah boleh tengok Al-Quran yang ada terjemahan tu sambil saya baca terjemahan. Sambil itu kita akan huraikan, sebab kita nak menghayati. Kita akan bacakan tafsir Al-Azhar tuan-tuan, sambil itu kita menghayati apakah isi kandungan yang ada di dalam surah Al-Kautsar ini yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada manusia. Kalau kita tengok surah Al-Kautsar tuan-tuan, sekali imbas kan, bila orang dengar perkataan Al-Kautsar ni, dalam fikiran dia yang automatik akan teringat adalah telaga Kautsar, betul tak? Ataupun ada orang kata sungai yang mengalir, ataupun sungai Kautsar yang akan ada di dalam syurga. Ataupun ada pendapat mengatakan, sebab dalam hadis tu ada dua hadis ni tuan-tuan kan, ada satu hadis tu kata ada sungai di dalam syurga, ada satu hadis tu pula kata sungai sebelum nak masuk ke dalam syurga. Ada satu sungai orang-orang yang beriman ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nak masuk syurga. Sebelum masuk syurga tu minum dulu daripada sungai tu sebelum nak masuk syurga. Maksudnya tengah orang kata apa, tengah mungkin tak tahulah kan, masa tengah hisap ke, tengah timbangan mizan tu ke, ataupun selepas tu masa dah lalu titian sirat tu, wallahu ta'ala alam. Mungkin ada disebutkan tapi saya tak perasan di mana. Tapi yang pastinya ada dua pendapat, sama ada di dalam syurga ataupun sebelum nak masuk ke dalam syurga Allah SWT kelak. Baik ya tuan-tuan, itu benda yang pertama kita akan terbayang bila kita dengar surah Al-Kautsar. Tapi sebelum tu tuan-tuan, kita tengok terjemahannya seperti mana yang saya dah sebutkan tadi. Kita tengok surah Al-Kautsar terjemahannya. Ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dengan sangat banyak. Al-Kautsar, sangat banyak. Sebab tu kalau kita tengok terjemahan tuan-tuan, ada terjemahan tu dia ada pelbagai ya. Ada yang menjemahkan sebagai Kautsar, sangat banyak, ataupun kebaikan yang sangat banyak kau kan. Tapi Al-Kautsar ni lebih kepada disebutkan dalam tafsir Al-Azhar sangat banyak. Al-Kautsar bermaksud sangat banyak. Ada juga tuan-tuan yang mengatakan surah Al-Kautsar ni surah korban, An-Nahar, korban. Ada juga kata telaga, sungai tadi kan. Tapi ada sebut juga tentang An-Nahar. Sebab apa? Sebab An-Nahar ni satu sungai. Allah Akbar. An-Nahar ni satunya sungai. An-Nahr, dia ada perbezaan tu. Tapi kalau ada pada kalimah Nun Hara tadi tu, satunya boleh maksud sungai, satu lagi ada maksudnya korban. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, tak lama lagi lah kalau kita semua diberikan kata apa, Allah SWT
berikan kita keringanan, mungkin kita boleh menunaikan ibadah korban. Saya nampak dah ada tu kan, garis panduan dah dikeluarkan oleh JAKIM ikut negeri-negeri tertentu lah kan, mana kata boleh berkorban. Kita tak tahulah kita di Negeri Sembilan ni macam mana tuan-tuan. Doa-doa lah banyak-banyak, mungkin kita boleh teruskan juga ibadah korban kita walaupun dalam keadaan SOP yang ketat sekalipun. Harap-harapnya tetap boleh lah. Tapi yang nak saya tekankan sini tuan-tuan, An-Nahr kan, dalam surah Al-Kautsar ni ada nama satu Kautsar, sangat banyak. Ada juga lagi satu namanya Nahr, ada Nahar, ada Nahr. Satu maksudnya sungai, satu lagi maksudnya korban. Dan juga tuan-tuan, surah Al-Kautsar ini seperti mana kita tahu, bila kita cerita tuan-tuan tentang surah-surah dalam Al-Quran ini, akan ada satu saya katakan sebagai topik perbincangan para ulama yang akan selalu disentuh adalah sama ada surah ini surah Makkiyah ataupun Makki ataupun Madaniyah ataupun Madani. Antara dua tu lah, seperti mana yang kita dah biasa sebut tuan-tuan. Makkiyah ataupun Makki bukanlah bermaksud surah itu diturunkan di Mekah, walaupun ada pendapat yang macam tu. Dan Madaniyah ataupun Madani bukan maksudnya ataupun semestinya surah itu turun di Madinah, tetapi yang lebih pendapat para ulama lebih setuju adalah ianya menyatakan tentang di manakah pada waktu bilakah surah tersebut diturunkan. Maksudnya sebelum hijrah ataupun setelah hijrah. Kalau Makkiyah sebelum hijrah kan. Rasa-rasa terlupa lah kan, mungkin dah lama benar tak dengar kan, sesi tadabbur terlupa pula kan. Tapi saya ingat balik, kalau Makkiyah sebelum hijrah biasanya, dan Madaniyah selepas hijrah. Sebab Nabi Muhammad SAW punya tempat berdakwah tu yang utama tu di mana? Kalau Mekah tu maksudnya sebelum hijrah lah. Bila dah hijrah, maksudnya umat Islam semua dah berpindah ke Madinah kan, semua dah berhijrah ke Madinah, Nabi pun dah berpindah ke Madinah. Maksudnya selepas itu apa-apa ayat Quran ataupun surah yang turun akan dipanggil sebagai surah Madaniyah. Jadi bila kita sebut surah Makkiyah sebut surah Madaniyah tuan-tuan, sebab apa kita nak menyatakan ataupun kita nak ada topik perbincangan tu, kenapa nak sebut Makkiyah ke Madaniyah? Sebenarnya dia akan ada perkaitan rapat, yang terutama kita nak tengok konteks yang dibincangkan. Sebab kebanyakannya tuan-tuan, surah Makkiyah mostly ataupun kebanyakannya akan berkisah tentang kisah-kisah ataupun cerita-cerita tentang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tauhid lah. Tentang orang kata apa, neraka, tentang syurga, balasan-balasan dan sebagainya. Dan juga kita akan nampak perbezaan utama Makkiyah dengan Madaniyah ni. Madaniyah ceritakan banyak tentang hukum hakam, tentang muamalah manusia. Sebab masa tu dah duduk di Madaniyah, semua iman dah, orang kata apa, dah kuat. Kebanyakannya umat Islam di sana iman dah kuat dah. Sebab kat Makkiyah ni baru nak, orang kata apa, sebelum hijrah ni baru nak ajak masuk Islam. Tapi Madaniyah ni dah masuk Islam dah, jadi nak bagi hukum hakam dan segala-galanya yang berkaitan tentang kehidupan sebagai seorang mukmin tu. Jadi tuan-tuan, balik pada surah Al-Kautsar tadi tu, suka saya nak sebutkan, sebenarnya kebanyakan surah ataupun ayat Al-Quran ni tuan-tuan ada asbabun nuzul ataupun sebab turunnya ayat tersebut. Kebanyakannya adalah ada yang ada yang tak ada lah. Kebanyakan mungkin sebahagian lah. Tentang senang kita kata sebahagian, kata kebanyakan. Banyak juga yang tak ada asbabun nuzul. Tapi kalau kita nak kirakan peratus itu, saya pun tak berapa pasti tuan-tuan, banyak. Tapi kita boleh katakan sebahagian, sebahagian lah. Sebahagiannya ada asbabun nuzul. Bila kita asbabun nuzul ni, maksudnya ada cerita di sebalik penurunan ayat tersebut. Kita pernah tahulah, tengok surah Al-Ikhlas contohnya kan, ada asbabun nuzul dia. Macam mana ada orang kata apa, orang kafir Quraisy masa tu tanya Allah SWT ni diperbuat daripada apa lah, dan berapa dan macam-macam lah, soalan-soalan yang polik-polik dikending oleh mereka. Hanya semata-mata sebenarnya dia orang tu nak main-main saja kan. Tapi Allah SWT beri jawapan dalam surah Al-Ikhlas contohnya.
Jadi surah Al-Kautsar ni sebab nuzul dia, sebab penurunan ayat dia adalah pada satu ketika, tuan-tuan, ada seorang lelaki yang bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ni dia salah seorang daripada orang Quraisy lah. Masa tu Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah, ya. Dia seorang Quraisy, dia ni kiranya orang antara yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, salah satu daripada musuh Nabi Muhammad SAW dalam dakwah Nabi. Jadi dia ni, cerita dia ni kenapa jadi ni turunnya ayat ataupun surah ini adalah bila orang bertanya pada dia. Masa tu Al-As bin Wa'il ni dia berjumpa dengan Nabi, dan dia berjumpa dengan Nabi tu, lepas tu tak lama lepas tu ada orang bertanya pada dia, wahai Al-As bin Wa'il, kau berjumpa dengan siapa tadi tu? Dia kata, aku berjumpa dengan Abtar. Kenapa disebutkan Abtar? Jadi tuan-tuan, bila kita tengok sebut Abtar